Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai gang, pada video kali ni Bro Fatih cuma nak kongsi ataupun bahas berkaitan tentang episod 1 dan 2 Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Korang memang mantap Pak Bu, terbaik Makcik Kia. Hashtag eratkan ukhuwah silaturahim antara Toku fans. Di episod yang pertama, dia punya alur cerita mengisahkan bagaimana kesemua Ultraman akan bersiap sedia berlatih untuk menghadapi ancaman daripada para Absolutian. Selain bagaimana misi dia orang untuk menyelamatkan Puteri Yulian yang diculik oleh Tartarus. Dan nanti Yulian akan menyalurkan sedikit kekuatannya terhadap Ultraman Regulus yang agak lemah. Dan pada masa itu, setelah Regulus kekuatannya kembali sedikit, kita dinampakkan bagaimana dia teringat kembali akan guru dan juga kawannya. Cuma kita tak diceritakan lebih detail. Seterusnya dekat planet The Kingdom, para Absolutian diorang merancang untuk mendapatkan kekuatan Eternity Core. Dekat sini pun kita dah nampak dia punya timeline pada masa tu sebelum episod 14 Ultraman Trigger. Sebab Diabolo dan juga Tartarus datang ke Universe Trigger pada episod ke-14. Jadi masa UGF kali ni adalah sebelum episod 14 Ultraman Trigger. Serta perbalahan di antara Absolutian dan juga Ultraman ni mendapat perhatian daripada Ultraman King A. Cuma King tak turun padang, dia cuma arahkan Astra dan juga Leo untuk membantu. Jadi kita juga akan nampak yang Astra akan berada di satu planet yang dinamakan sebagai planet Abyll untuk mencari cara bagaimana nak masuk ke dalam The Kingdom. Selain itu juga, Zero nanti akan berlatih dengan Jonius serta akan dibantu juga oleh Leo dan juga Seven. Antara sebab kenapa Zero ni nak berlatih, kalau macam yang kita tengok UGF sebelum ni, masa dia menggunakan Ultimate Shining Zero, dia kalah lawan Tartarus. Kira sebenarnya dia berlatih tu, kira Zero ni mengharapkan hasil daripada latihan ni, dia dapat kawal kekuatan Ultimate Shining Zero dengan sempurna ataupun dengan sepenuhnya. Kita juga nanti akan nampak trio komedi iaitu Zed, Nice dan juga Boy, yang mana diorang ni akan training juga berlatih untuk menghadapi ancaman daripada Absolutian. Cuma masa diorang berlatih tu tak nampak macam berlatih, nampak diorang macam main-main. Serta masa latihan tu juga nanti Grigio akan berlatih dengan Mebius. Kira Mebius kan Ultraman yang berpengalaman. Jadi dia ada nasihatkan Grigio supaya Grigio ni berlawan dengan cara dia sendiri, bukan meniru cara Ultraman yang lain. Pada masa tu juga nanti Tartarus dan juga Rebatos akan menghidupkan balik Gina Spectre, supaya kalau boleh Tartarus nak Gina ni membantu dia untuk mendapatkan Devil Splinter. Kita juga akan nampak ke semua new generation daripada Ginga sampai Z, diorang semuanya akan bekerjasama untuk mendapatkan Devil Splinter daripada pihak lawan. Okay, seterusnya kita masuk ke dalam episod yang kedua, yang mana scene awal tu kita dah dinampakkan ataupun kita dah dibongkarkan berkaitan tentang trio yang menjadi perbualan ramai. Sebab dekat opening sebelum ni, ramai yang berteori. Ada yang kata itu adalah Gamma Illusion, ada juga yang kata itu adalah yang asli. Dan akhirnya terjawab juga pada episod yang kedua, yang mana di awal-awal episod kita dinampakkan Z menggunakan bentuk Z Gamma Future, serta dia akan menggunakan Gamma Illusion untuk menghadirkan trio era Heisei. Cuma trio yang dipanggil ni lain sikit daripada sebelum ni. Kalau macam dipanggil Gamma Illusion, dia punya trio tu akan nampak macam hologram dan ada juga warna emas-emas ataupun kuning-kuning sikit. Tapi yang kali ini dipanggil ibarat dalam bentuk yang asli. Dan yang lagi menariknya, masa trio ni berlawan, kita akan disajikan dengan instrumen masing-masing, yang mana boleh dikatakan lagi feeling lah kita tengok dia punya fight. Cuma kalau macam yang datang tu asli, lagi best. Antara yang tak boleh berlain nanti di episod ni, kita akan nampak yang mana Boy dia ada nak menunjukkan kepada Grigio, Zed dan juga Nice berkaitan tentang satu batu yang cantik yang dia jumpa. Dan selepas Boy tunjukkan batu tu, semua agak terkagum. Yelah, batu nampak cantik, tapi kemudian setelah mereka tahu yang itu adalah Devil Splinter, akhirnya diorang terkejut. Kira macam geli hati kalau kita tengok gelagat di antara mereka. Serta masa Gina datang nak merampas Devil Splinter tersebut, kita nampaklah bagaimana cara diorang berlawan ni lain daripada Ultraman yang lain. Tapi cara tiga-tiga Ultra ni berlawan kira nampak macam menghiburkan hati kita jugalah. Macam yang lain kita dah nampak lah Zero akan berlatih dengan Jonius, Seven dan juga Leo. So dekat situ ketika tiga Ultra yang melatih Zero ada memberitahu yang Zero
perlu mengingati perjuangan yang dia telah lalui, sebab kalau macam diingat balik perjuangan-perjuangan dia, dia akan menjadi lebih kuat. Serta Leo juga ada kata yang Zero yang tengah berlatih sekarang ni, kekuatan dia masih belum dapat untuk kalahkan Tartarus. Tapi kalau macam kita tengok hint yang ada dekat sini, ibarat Zero kemungkinan besar akan menjadi harapan bagi para Ultraman untuk menewaskan para Absolutian. Kira macam, yelah dia kan anak emas kan daripada dulu, kira macam dia OP sangat. Cuma lepas kehadiran Ultraman baru ni, dia nampak macam kurang sedikit kekuatan dia. Tapi UGF kali ni ibarat Suburaya nak naikkan balik Zero, antara Ultraman yang OP dan terpenting untuk planet Ultra. Dan di scene yang terakhir, kita akan dinampakkan yang Alien Bud akan mengklonkan Grigio untuk menjadi Grigio Darkness. Kemudian selepas tu bersambung dan kita tengok je lah nanti episod yang ketiga. So far bagi Berpati, episod pertama dan kedua yang telah disajikan kepada kita boleh dikatakan episod yang agak seronok dan best, sebab banyak plot-plot ataupun banyak Ultraman yang dimunculkan yang mana kita akan diceritakan lebih detail dalam UGF kali ni. Itu saja bagi Bro Fatih untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.